Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 4. Untuk bab 4 tajuknya adalah kereaktifan logam. Jadi, saya harap awak semua dah bersedia untuk pembelajaran hari ini. Jadi, boleh buka buku teks anda muka surat 122. Okay, kita akan masuk bab 4 iaitu bab kereaktifan logam. Okey, untuk bab kereaktifan logam, jom kita mulakan. Okey, bab 4 kereaktifan logam, jom mulakan. Okey, untuk bab 4, subtopik yang ada dalam bab 4 adalah 4.1 kepelbagaian mineral, 4.2 siri kereaktifan logam dan 4.3 perekstrakan logam daripada biji benihnya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada kepelbagaian mineral iaitu 4.1. Okey, kita pergi pada 4.1 kepelbagaian mineral. Nampak ni, ini adalah contoh-contoh mineral yang ada dalam kerak bumi. Okey. Mineral, apa maksud mineral? Mineral ialah unsur atau sebatian pepejat yang wujud secara semula jadi dengan struktur haplo dan komposisi kimia yang tertentu. Mineral dia ada dalam bentuk unsur atau sebatian pepejat. Bentuk pepejat itu kita panggil dia sebagai mineral. Ditemui dalam kerak bumi. Kat mana terdapatnya mineral ni? Ada dalam kerak bumi. So ini adalah struktur bumi. Okey, awak dah belajar masa tingkatan 2. Kerak bumi, mantle, teras luar, teras dalam, dan di mana beradanya mineral-mineral ini berada pada kerak bumi. Okey. Yang seterusnya, okey, mineral ni terbahagi kepada dua bentuk, wujud dalam dua bentuk dalam kerak bumi, iaitu yang pertama unsur semula jadi. Apa dia unsur semula jadi? Unsur semula jadi adalah tidak aktif dan tidak reaktif, adalah mineral yang tidak reaktif. Maksudnya dia tidak bertindak balas dengan apa-apa, sama ada haba, perubahan suhu, tidak bertindak balas dengan asid. Itu maksudnya dia tidak reaktif. Okey, bebas dalam kerak bumi tanpa bergabung dengan mana-mana unsur lain. Dia tak bergabung dengan unsur lain, maksudnya untuk terhasilnya unsur ni dia sahaja, dirinya sahaja. Dia tak bergabung dengan unsur lain. Dia tak ada partner. Dia hanya dirinya sahaja. Sebagai contoh, ini adalah emas. Okey, emas ni dia tak bergabung dengan unsur-unsur lain. Jadi untuk dapat mineral emas ni, dia hanya emas sahaja. Dalam contoh kalau awak jumpa awak jumpa seketul emas, dia tak ada gabungan unsur lain. Dia emas saja, unsurnya emas saja. Ataupun kalau dalam kimia adalah AU untuk unsur emas. Ini simbol dia. Sebab itu bagi unsur contoh macam emas, contoh lain kita tengok, okey, ini emas. Yang seterusnya berlian. Ini adalah mineral yang sangat tinggi nilainya. Sebab apa? Dia tidak reaktif. Maksudnya dia jika awak kenakan tindak balas dengan asid, jika awak lakukan pemanasan, dia masih berbentuk dalam unsur yang sama. Dia tidak mudah cair, tidak mudah berubah bentuk, sebab dia terdiri daripada unsur sahaja, tidak bergabung dengan mana-mana unsur. Dia tidak boleh berpecah pada unsur lain. Okey, tidak boleh terurai daripada kepada unsur lain. So sebab itu emas, berlian ini adalah mineral yang sangat tinggi nilainya. Okey, yang kedua adalah sebatian semula jadi. Apa dia sebatian? Gabungan dua atau lebih unsur. Gabungan apa? Gabungan logam
atau bukan logam. Contoh gabungan yang terdapat di surat ini ataupun mineral yang terdapat dalam surat ini adalah logam sulfida, logam oksida, logam karbonat. Apa maksudnya? Kalau logam sulfida ni adalah gabungan antara logam dan sulfur. Logam oksida adalah gabungan antara logam dan oksigen, dan logam karbonat adalah gabungan antara logam dan juga karbon. Okey. Contohnya galena. Ini nama, orang kata nama glamournya galena, tetapi kalau nama kimianya adalah hambur plumbum sulfida. Okey, maksudnya apa? Plumbum tadi bergabung dengan sulfur. Plumbum yang warna apa ni? Warna kelabu ni, sulfur, atom dia yang berwarna kuning. Okey, gabungan antara plumbum dan sulfur akan menghasilkan plumbum sulfida ataupun nama lainnya adalah galena. Okey, contoh lain. Kita ada kalkosit, kita ada pirit besi, malakit. Okey, kalau awak boleh tengok dalam awak punya buku teks muka surat 125. Okey, sebatian-sebatian ini, okey, kalau namanya malakit, pirit besi, galena, kalkosit ni, okey, kalau nama saintifik dia, ini nama biasa, nama saintifik dia contoh kalsium karbonat. Maksudnya untuk terhasilnya kalsit, okey, perlu ada unsur apa? Perlu dia bergabung dengan unsur apa? Perlu ada kalsium, ada karbon dan juga ada oksigen. Okey, untuk dapat contoh keseteri, iaitu stannum oksida, gabungan apa? Unsurnya adalah stannum dan oksigen. So, bila stannum dan oksigen bergabung akan dapat stannum oksida. Okey, kuarza. Macam mana nak dapat kuarza? Nama saintifiknya adalah silikon dioksida. So, gabungan unsurnya nak dapatkan kuarza ni perlu ada unsur silikon dan oksigen baru terhasil kuarza. So, itu maksud sebatian. Maksudnya mesti ada gabungan dua atau lebih unsur baru dapat sebatian tersebut, baru dapat sebatian mineral tadi. Okey. So, seterusnya kita tengok. Okey, ini contoh kalsium karbonat. Okey, sebatian semula jadi adalah gabungan beberapa unsur, dan bila dia adalah sebatian, kita boleh pecahkan dia, kita boleh uraikan dia kembali kepada unsur-unsurnya. Jadi ada dua eksperimen, ataupun awak tengok buku teks awak muka surat 126, aktiviti 4.1. Aktiviti 4.1 ni boleh menunjukkan tujuan eksperimen ini adalah menunjukkan bahawa sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Jadi dalam aktiviti 4.1 ni, macam contoh sekarang ni kita ambil kalsium karbonat. Okey, daripada kalsium karbonat ni dengan melakukan beberapa aktiviti, iaitu aktiviti 4.1, iaitu kita lakukan tindak balas dengan asid, dan yang kedua adalah melakukan pemanasan terhadap kalsium karbonat. Kita boleh menguraikan dia kepada unsur-unsurnya. Maksudnya daripada sebatian kalsium karbonat kita boleh dapat balik unsur-unsur dia, dan macam mana kita nak tahu unsur-unsurnya? Kita lakukan beberapa ujian gas terhadap hasil eksperimen tersebut. Okey. Jadi, eksperimen ni ada pada aktiviti 4.1 buku teks muka surat 126 hingga 127. Jadi, jom sama-sama kita tonton video eksperimen ini. Eksperimen pertama adalah kita nak tengok tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid.
So lepas masukkan asid ke dalam kalsium karbonat, tutup cepat-cepat dan perhatikan apa yang kita dapat dalam tabung uji. Asid yang bertindak balas dengan kalsium karbonat akan menghasilkan gas karbon dioksida. So gas karbon dioksida tu kita boleh uji dengan air kapur yang kemudiannya akan menjadi keruh. Tutup cepat-cepat supaya gas karbon dioksida yang terhasil tu tak terbebas macam tu saja. Eksperimen kedua adalah kita nak tengok tindak balas antara kalsium karbonat dengan oksigen. Ataupun senang ceritanya kita nak panaskan dia lah. So mula-mula pasangkan radar seperti yang ada dalam gambar raja. Pastikan juga bahagian tiup penyambung tu memang betul-betul tenggelam dalam air kapur. Kemudian kita mula panaskan dan kita perhatikan apa yang berlaku pada sebelah yang satu lagi. Pemanasan kalsium karbonat akan membebaskan gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida ni akan mengeruhkan air kapur. Sampai jumpa lagi. Bye. Okey, jadi awak dah tonton video eksperimen tadi. Jadi kita buat sedikit perbincangan tentang eksperimen tadi. Okey. Yang pertama adalah eksperimen untuk tindak balas dengan asid. Maksudnya kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorid cair. Okey, kita untuk pemerhatian kita ada satu jadual yang mana kita tulis keadaan air kapur sebelum gas yang dibebaskan melaluinya, keadaan air kapur selepas gas yang dibebaskan melaluinya. Okey, untuk eksperimen kalsium karbonat dengan asid tadi yang awak tonton tadi, okey, tindak balas dengan asid, kita akan uji dengan air kapur. Okey, air kapur ni adalah bahan yang paling mudah kita dapat dalam makmal dan dia juga adalah bahan uji bagi gas tertentu. Okey, setelah kita jalankan eksperimen. Okey, sebelum gas dibebaskan melaluinya, okey, macam ni kita letak kalsium karbonat dalam tabung DDP. Lepas tu kita letak asid, cepat kita tutup. Sebab apa? Nanti bila berlaku tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorid cair ni akan terhasilnya gas. Gas tu kita kumpul dan akan diuji dengan air kapur. Gas tadi kita salurkan kepada air kapur. Okey, air kapur sebelum gas dibebaskan adalah jernih. Setelah terbebasnya gas, apa yang jadi pada air kapur? Air kapur akan menjadi keruh. Kenapa air kapur menjadi keruh? Okey, ini kerana kalsium karbonat apabila bertindak balas dengan asid hidroklorid cair, apa yang terhasil adalah kalsium hidroksida tambah air tambah karbon dioksida. Kenapa air kapur tadi jadi keruh? Kerana kehadiran karbon dioksida. Sebab air kapur jadi keruh kerana adanya karbon dioksida. Karbon dioksida akan mengeruhkan air kapur kerana karbon dioksida tadi adalah berasid, dia akan keruhkan air kapur. Okey, jadi dari sini bila sebatian saya bagi tahu tadi dia boleh terurai kepada unsur-unsurnya. Jadi kalsium karbonat tadi bila bertindak balas dengan asid, dia akan terurai kepada kalsium hidroksida, air dan karbon dioksida. Okey, yang seterusnya untuk 4.2 adalah pemanasan kalsium karbonat. Macam mana kita buat? Kalsium karbonat kita letak dalam tabung didih, lepas tu kita panaskan dan akan terhasilnya gas. Gas akan dialirkan juga kepada air kapur. Okey, untuk kesan haba
Tengok, kalsium karbonat dipanaskan. Sebelum pemanasan, air kapur adalah jernih dan apabila setelah pemanasan air kapur tadi, apabila terhasilnya gas, air kapur tadi akan menjadi keruh. So, kenapa? Sebabnya apabila kalsium karbonat dipanaskan, akan terhasil kalsium oksida tambah karbon dioksida. Oksida datang daripada mana? Awak kena ingat, apabila dipanaskan, pemanasan perlu ada oksigen. Jadi kat situ akan dapat kalsium oksida. Maksudnya daripada mana? Daripada unsur oksigen. Okey, kalsium karbonat dipanaskan, ada unsur oksigen, akan dapat kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida mengeruhkan air kapur. So, ini adalah dua contoh yang menunjukkan, dua eksperimen yang mana menunjukkan bahawa sebatian tadi dia tak sama macam unsur. Maksudnya kalau unsur, walaupun kita lakukan pemanasan, dia tidak akan terurai kepada unsur lain kerana untuk terjadinya unsur hanya unsur itu sahaja. Jadi dia tidak boleh lagi terurai. Tetapi untuk sebatian, bila kita lakukan pemanasan ataupun kita lakukan tindak balas dengan asid, dia sebatian tadi dia boleh terurai kepada bentuk lain kepada unsur-unsur dia. Kerana sebatian ni dia adalah gabungan antara beberapa unsur. Okey, faham? Okey, so untuk hari ini saya sentuh dahulu 4.1 iaitu tentang kepelbagaian mineral. So untuk yang seterusnya saya akan sambung 4.2. So hari ini tugasannya ada di link pada description video. So hadiran akan diambil daripada tugasan ini. Okey, terima kasih semua untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya.